Adakah pelaburan dalam robo-advisor masih lagi relevan pada zaman ini ataupun tidak? Kalau anda tanya saya, jawapan saya relevan kalau anda melabur. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan anda. Pada tahun 2022, awal tahun 2022, apa yang berlaku? Market ataupun pasaran saham di Amerika Syarikat jatuh disebabkan oleh peperangan antara Rusia dan Ukraine. Ekoran daripada peperangan Rusia dan Ukraine ada berlakunya sekatan ekonomi, maka harga minyak naik secara mendadak. Disebabkan oleh harga minyak yang naik dengan begitu tinggi, maka banyak barang-barang keperluan asas pun naik juga. So, yang dinamakan sebagai high inflation. Dan disebabkan inflasi yang tinggi ini, kebanyakan syarikat-syarikat besar di Amerika Syarikat, pasaran sahamnya jatuh. Dan disebabkan pasaran sahamnya jatuh, dia bagi kesan kepada pelaburan anda kalau anda melabur ke dalam pelaburan seperti Wahid Invest. Yang mana Wahid Invest, dia melabur ke pasaran-pasaran luar daripada Malaysia seperti pasaran US dan juga pasaran di China. Pasaran China pun jatuh juga disebabkan oleh kes Evergrande scandal, yang mana harga pasaran hartanah di negara China jatuh dengan begitu mendadaknya kerana Evergrande ni tak boleh nak bayar hutang mereka dan habis. Collapse. Saya tak nak cakap pasal kes-kes ini, tapi point dia saya nak cakap pasal adakah pelaburan robo-advisor ni masih lagi relevan ataupun tidak. Sebelum saya bagi tahu sama ada pelaburan robo-advisor ni masih lagi relevan ataupun tidak, saya nak kongsikan kepada anda kelebihan melabur dalam pelaburan robo-advisor, atau dalam bahasa lainnya Digital Investment Manager, DIM. Bukan dimsum DIMS. Contohnya robo-robo advisor lah seperti Wahid Invest, Rais. Kalau kita tengok yang bukan, yang tak patuh syariah seperti Stash Away. Ada banyak lah kat luar sana yang berdaftar dengan SC, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Kelebihannya yang pertama adalah bila anda melabur dalam mana-mana robo advisor, mereka akan menganalisa tahap risiko anda masing-masing sebelum anda buat apa-apa pelaburan. Dan benda ni sangat-sangat penting supaya anda dapat tahu kalaulah anda jawab soalan yang diberikan dan jawapannya membuatkan anda ni seorang pelabur yang berisiko rendah, maka the robo advisor ataupun pelaburan yang anda nak laburkan duit anda ini, mereka akan pilih pelaburan-pelaburan yang berisiko rendah. Tetapi jika bila anda jawab soalan-soalan yang ditanyakan kepada anda dan jawapan anda membuatkan anda seorang pelabur yang berisiko tinggi, maka mereka akan pilih pelaburan-pelaburan berisiko tinggi. Yang kedua, pelaburan robo advisor ni adalah pelaburan yang menggunakan aplikasi di mobile phone anda. Contohnya apa? Kalau anda nak top up pelaburan anda hanya gunakan phone. Asalkan ada internet, ada smartphone, anda download aplikasinya, anda dah boleh buat pelaburan. Begitu juga kalau anda nak jual semula pelaburan anda pun sama juga, hanya menggunakan smartphone anda. So, benda ni sangat memudahkan rakyat untuk melabur. Kadang-kadang ini kalau kita nak melabur, kalau kita tengok zaman-zaman dulu, contohnya nak melabur dalam pasaran saham, susah. Kita kena phone, kita kena call, kita meet agent ataupun remiser hanya untuk membeli satu lot saham. Tapi sekarang ini dengan wujudnya Digital Investment Manager ini, seperti robo advisors, anda dah boleh memulakan pelaburan, beli dan jual pelaburan anda menggunakan phone anda. Itu yang kedua. Yang ketiga ini menjadi sebab utama kenapa saya masih lagi memilih untuk melabur ke dalam robo advisors. Sebab kalau kita nak melabur dalam robo advisors, kita boleh memulakan pelaburan kita dengan modal yang rendah. Contoh saya bagi tahu kepada anda, Wahid Invest, saya boleh mulakan pelaburan serendah RM100. Setiap kali saya nak melabur, saya boleh mulakan serendah RM100. Let's say lah anda RM100 terlampau banyak. Anda boleh pilih untuk melabur ke dalam Rais. Anda boleh melabur serendah RM10, RM5 pun tak menjadi masalah. Dan kelebihan yang keempat, dan ini sangat-sangat penting bagi mereka yang mungkin susah betul nak disiplinkan diri untuk menyimpan, anda boleh jadikan robo advisor sebagai tempat untuk
paksa diri anda simpan duit. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab dalam robo-advisor ni, dia ada satu setting yang mana anda boleh buat auto deduction. Okay, auto deduction maksudnya apabila anda dapat saja gaji anda. Contohnya, anda nak buat simpanan tetap sebanyak RM100. So, anda boleh gunakan smartphone anda, buka aplikasinya, anda boleh set terus. Simpan RM100 ataupun tolak RM100 daripada bank account anda pada setiap satu hari bulan. Boleh. So, maksudnya setiap satu hari bulan akan tolak RM100. So, berbalik kepada soalan utama di awal video ini, iaitu adakah pelaburan dalam robo-advisor masih lagi relevan pada zaman ini ataupun tidak? Kalau anda tanya saya, jawapan saya relevan kalau anda melabur cara yang betul. Cara yang betul melabur dalam robo-advisors ini adalah pelaburan secara berkala. Kena dengar benda ni. Kadang-kadang orang miss benda ni. Sebab tu anda risau. Anda tengok, oh dah rugi, takut. Kan? Sebab cara anda melabur tu salah. Anda tak boleh nak melabur dalam robo-advisors lump sum. Lump sum ni maksudnya anda ada RM5,000, anda terus letak dekat dalam robo-advisor. Saya tak galakkan. Itu cara yang tak betul. Cara yang betul, kalau anda tanya saya, adalah untuk melabur secara berkala. Anda lebih baik melabur RM100 setiap bulan secara konsisten. Itu cara yang lebih baik berbanding dengan anda letak RM5,000 lump sum. Okay? Kalau anda ada duit yang besar, nak letak lump sum, robo-advisors bukanlah tempatnya. Okay? Ada banyak lagi tempat-tempat lain yang anda boleh melabur kalau anda mempunyai duit yang banyak. Robo-advisors ni sangat-sangat sesuai bagi mereka yang muda, baru nak start bekerja dan baru nak membina tabiat menyimpan dan tabiat melabur. So, robo-advisors ni to me is the perfect vehicle sebab cara dia adalah untuk melabur secara konsisten dan lihat kewangan anda grow as time goes by. Yes, memang awal tahun 2022 market jatuh, tapi market tak selama-lamanya jatuh. In fact, sekarang ini saya tengok pelaburan saya sendiri makin mendaki. Okay? That's normal. Cuma bayangkan kalau saya bila market jatuh, saya stop melabur. Rugi kat diri saya. Kalau saya continue to invest, insya-Allah sekarang ini pelaburan saya berlipat kali ganda. Okay? So, kalau anda berminat nak tahu ataupun nak cuba melabur dalam robo-advisors ni, anda boleh klik link yang saya sertakan dalam ruangan description. Link untuk anda buka your own account, dan kalau anda gunakan link saya, anda boleh dapat bonus RM10 ataupun RM20. Saya pun tak tahu. But that's not the case, guys. Benda yang paling utama adalah untuk anda mulakan pelaburan dan mulakan simpanan anda sekarang. Itu saja video untuk kali ini. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda 3 tips sebelum anda buat apa-apa pelaburan. Yang pertama, pastikan sebelum anda membuat apa-apa pelaburan, pastikan individu atau syarikat yang anda laburkan duit anda itu adalah individu dan syarikat yang berdaftar dan berlesen dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Yang kedua, sebelum anda masukkan duit anda ke dalam apa-apa bank, pastikan anda jangan sesekali masukkan duit anda ke dalam account agent personal ataupun ke mana-mana bank account yang anda tak pernah kenal, namanya pelik-pelik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika anda ada sebarang keraguan sebelum membuat apa-apa pelaburan, anda boleh kontak terus Suruhanjaya Security Malaysia di dalam nombor dan email yang tertera dalam video ini. Akhir kata, kalau anda nak belajar lagi tips bagaimana nak menjadi seorang pelabur yang bijaksana, anda boleh follow dan subscribe media sosial Investmart. Okay, mereka ada di Facebook, Instagram, malah mereka ada pun channel YouTube mereka tersendiri. Anda boleh belajar daripada pakar-pakar kewangan ini tentang produk pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia. Ingat, silap labur, duit lebur. Silap labur, duit